Mereka kata kalau pangkah pakatan Islam terjejas, Melayu tergadai, raja akan dihina. Itu mereka punya kalam. Betul tak betul? Mari kita tengok apa yang mereka buat pada Islam, Melayu dan raja. Jangan tanya apa yang kita buat, apa yang mereka dah buat. Tadi Ustaz Zul tadi ataupun saudara Hizbullah, tengok 2008 PRU12, kalau pakatan calon Melayu ada 135 orang, 60.8%. Calon Melayu BN ada 123. Maknanya tahun 2008 PRU12 dah orang-orang UMNO khianat dah pada Melayu kalau banding dengan pakatan. Bila mai PRU13, ternyata kita menawarkan calon Melayu sekali lagi lebih ramai daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau ikut angka ni, siapa yang menawarkan untuk memartabatkan Melayu Islam ini? Kita tengok Islam di bawah kerajaan BN. Itu saya kata, mari kita tengok apa yang dia buat. Dia kata kalau kita pilih pakatan, Islam akan terjejas. Pertama, perkara 3 perlembagaan persekutuan, iaitu Islam adalah agama bagi persekutuan, ditafsir Islam hanya sebagai agama ritual rohaniah semata-mata. Ini yang UMNO buat. Dia kata tu dalam perlembagaan ada, tetapi sebenarnya dalam perlembagaan dia kata itu hanya untuk baca doa. Islam untuk hanya baca doa. Dia buat daripada dulu sampai kelar. Yang kedua, hukum hudud tidak akan dibenarkan dilaksanakan negara ini. Ini di bawah BN. Dia kata kita pilih pakatan, Islam akan ta'aniaya. Tetapi bila bercakap tentang hukum Allah, dialah yang menghalang. Yang ketiga, hukum Islam dicaci oleh rakan parti BN. MIC caci, MCA caci, Pairin Ketingan kata. UMNO senyap, tak kata apa. Mufti-mufti UMNO lagi senyap, tak kata apa. Choi Soleh ini iaitu Menteri Ubat Kuat, tak kata apa. Jadi siapa yang bela Islam? Yang ketiga, Aqsa Murtad sampai ke hari ini BN tidak akan meletakkan yang dipanggil undang-undang murtad. Jadi benarkah ketika kita kata memilih pakatan akan hinalah Islam? Sebenarnya memilih BN, Islam akan lebih terhina. Kita ambil kedudukan raja. Dia berkata kalau pilih pakatan, raja akan dihina. Kita tengok tuan-tuan, krisis perlembagaan antara kerajaan BN dengan raja ni berlaku pada tahun 1983, 1993, 1994. Siapa yang hina? Siapa yang menghina raja? Masa itu tuan-tuan, saya pun berasa juga, kadang-kadang saya kata raja ni ada juga, kita pun tengok-tengok cara-cara mereka kan. Tapi cara utusan Malaysia, Berita Harian, Straits Times menghina Raja Melayu ni teruk semua pada tahun tu. Apa yang dia tak kata kat raja? Itu masa itu BN. Mereka telah merongkai, menelanjangkan raja-raja Melayu. Itu UMNO yang buat. Mahathir yang mendalangi semua ini. Jadi benarkah mereka mereka jaga raja? Tak. Mereka yang menghina raja. Kita tengok kontroversi itu, tak payah nak baca semualah. Kalau tuan-tuan baca pun naik pening, pasal tuan-tuan bukan raja. Jadi saya nak cuma kata kontroversinya ialah dibuat oleh UMNO. Apa je 93 itu ialah mengenai kuasa perkenan istihad darurat. 1993 krisisnya mengenai imuniti raja-raja. 1994 mengenai parlimen boleh ke tepi ke tidak. Apa yang diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Hak ni mereka rongkai semua. Betul lah kata mereka, ingat-ingat kata mereka nak ambil kuasa raja untuk bagi kat rakyat. Rupanya mereka ambil kuasa raja, mereka bagi kat mereka. Nah, itu raja yang mereka buat. Sekarang kita tengok, betulkah kalau kita pilih BN pakatan, maka Melayu akan terjejas? Saya tunjukkan lebih kurang dalam 7-8 isu. Pertama, isu tanah. Di bawah BN, tanah Rizab Melayu semakin mengecil, dikeluarkan dari waktu yang tidak diganti seperti yang disyaratkan dalam perkara 87 Perlembagaan Persekutuan. Sekarang dalam angka ada lebih kurang 2,000 hektar tanah Rizab Melayu yang tak diganti. By law,
ikut undang-undang, hang ambil 1 inci tanah Rizal Melayu kena ganti 1 inci. Hang ambil 1 inci tanah Bendang kena ganti 1 inci tanah Bendang. Tapi sekarang ada 2 juta tanah Rizal Melayu, dia tak ganti, dia buat sengah. Siapa punya kerja ni? BN. Dia kata dia jaga kepentingan Melayu. Ratusan perkampungan tradisional lenyap akibat pembangunan yang tidak mengambil kira penempatan orang Melayu. Ada lepas daripada 1957 merdeka, kita ada 3,600 kampung orang Melayu, kampung tradisional. Sekarang tinggal 700. Maknanya dia result pembangunan habis kampung tradisional. Kampung baru Cina dia terjaga, kampung tradisional orang Melayu lenyap. Saya ambil isu pendidikan, kos pendidikan dan komersialisasi pendidikan ini berlaku oleh UMNO. UMNO meningkatkan kos pendidikan sampai orang Melayu yang berpendapatan rendah dan menengah tak boleh nak hantar anak pergi mengaji tinggi, pasal dia komersialkan pendidikan. Dan lebih teruk daripada itu, UMNO telah mengganggu pentadbiran pendidikan. Tuan-tuan tengok macam mana dia pindah randah, buang guru, semua oleh ketua bahagian UMNO. Kawannya pergi hantar ke Guak Musang, kawannya hantar Guak Cempedak, Guak semua. Ini kerja UMNO. Yang hantar daripada itu siapa dia? Kerani budak sekolahnya, tapi pasal dia ketua pemuda, dia boleh hantar guru besar. Ini kerja UMNO. Habis cempera tuan-tuan, sekolah ditakbir oleh UMNO ni. Yang ketiga, kurikulum bersepadu, KBSM, KBSR. Ini zaman Anwar Ibrahim. Saya tanya Indonesia, saya tanya Filipina, saya tanya Thailand, dia kata you have the best integrated curriculum in ASEAN. Saya pergi seminar-seminar ni, tiba-tiba mai kerana dia dibuang oleh Mahathir, dia padam semua KBSR, KBSM ni. Padahal itu yang terbaik yang telah kita lahirkan dalam sistem pendidikan. Ini kerjaan. Kita ambil isu pendidikan Islam. Apa yang dibuat oleh UMNO? Membunuh sekolah agama rakyat. Itu tuan-tuan dan puan semua tahu. Bantuan per kapita di Kedah saja, yang saya tahu, yang saya pergi ziarah sendiri dekat 5 sekolah masa itu dah nyawa-nyawa ikan. Dia berkata hampa tak hantar anak-anak pergi sekolah agama rakyat, akan diambil dekat. Sampai polis jaga dekat gate sekolah agama rakyat. Itu saya tengok sendiri di mana, di Merbuk. Ini kerjaan UMNO. Menanam tanggapan negatif terhadap institusi sekolah agama rakyat, iaitu kalau hantar anak pergi pondok, hantar anak sekolah agama rakyat, itu akan melahirkan teroris. Siapa kata itu? Siapa yang kata itu? Saya quote, dia kata pondok dan sekolah agama rakyat adalah kubu melahirkan teroris bagaikan bom jangka. Itu disebut oleh Najib Tun Razak. Sampai sekarang saya simpan keratan itu. Apa yang berlaku kepada isu kebajikan untuk orang Melayu di bawah BN, iaitu sampai nak pilih siapa nak dapat bantuan kebajikan, itu ditentukan oleh ketua cawangan UMNO. Mesti lulus oleh ketua bahagian, mesti dilulus oleh ketua pemuda. Sampai Abdul Rahman Maidin, dia sendiri sebagai orang yang dulu duduk dalam perut UMNO, duduk dalam perut tuan-tuan, saja dia Presiden Dewan Perniagaan Melayu, dia sendiri mengatakan Melayu miskin di bawah UMNO. Ini yang kata kalau kita pilih pakatan Melayu akan jahanam, kita pilih BN. Ini dia isu pembangunan ekonomi. Puluhan agensi kerajaan dan separa kerajaan tidak melahirkan usahawan Melayu yang berjaya akibat sistem pentadbiran dan birokrasi perniagaan syarat dengan amalan rasuah. Dia berkata nak niaga di Malaysia ni adalah antara yang termahal di ASEAN, kerana kena suap, nak dapat lesen kena suap, nak beli borang kena suap. Ini diajar oleh BN. Sistem vendor untuk membantu syarikat Melayu hanya berjaya melahirkan peniaga bawahan. Apa dia? Yang tidak ada ialah orang niaga tepi jalan, niaga perkahwinan. Takat tu je banyak muka Melayu. Ini yang kata kita telah melahirkan ekonomi orang Melayu. Agensi korporat besar seperti Petronas
yang membantu syarikat Melayu telah terjejas akibat penukaran jawatan utama agensi tersebut oleh pimpinan BN sehingga menjejaskan matlamat membantu ekonomi orang Melayu. Ini yang siapa yang begini tuan-tuan, puak-puak Petronas datang jumpa saya, cikgu tolong suarakan teruk dah Petronas ni. Banyak vendor syarikat orang Melayu gulung tikar kerana Presiden UMNO telah tukar CEO Petronas dan CEO yang baru telah mengambil syarikat-syarikat vendor daripada luar negara. Isu intelektualisme dan ilmuwan Melayu. Para ilmuwan Melayu tidak bebas untuk menegur kepincangan kerajaan akibat diikat dengan aku janji yang dipaksa oleh mereka oleh kerajaan BN. Tuan-tuan tanya doktor-doktor kita ni, baik nama profesor, yang nama Profesor Madya, banyak tak boleh nak kata apa di universiti kerana mereka warning semua profesional atau intelektual Melayu itu jangan bercakap apa-apa. Ini yang dibuat oleh BN. Isu media Melayu. Media Melayu yang kritikal tidak subur akibat kerajaan memberi kelulusan berleluasa terhadap media hiburan. Media Melayu perdana menjadi media penyebar fitnah dan menyubur kewartawanan murahan untuk menjatuhkan musuh politik. Media Jawi dimatikan sendiri oleh kerajaan BN sejak 1967. Ini jasa BN. Kalau kita pilih, ini yang kata media Melayu. Kita ambil isu profesionalisme Melayu. Penambahan golongan profesional Melayu masih tidak subur akibat tekanan politik yang menyebabkan sumbangan aktif golongan ini untuk membantu masyarakat Melayu terbantut. Banyak saya tanya yang engineer, yang arkitek, yang doktor tak mau balik ke Malaysia. Dia kata kalau balik buat apa? Kerajaan Malaysia bukan dia menghargai kita. Sebab itu Hasan Marikan lari ke Singapura. Ini yang antara yang cerdik, orang Melayu cerdik. Dia boleh tak boleh buat kerja di Malaysia ni sebab dia pengganggu. Isu bahasa, tuan-tuan bukan tak tahu, kedudukan bahasa Melayu terjejas apabila Akta Bahasa Kebangsaan tidak dipeduli dalam kelulusan universiti swasta. Universiti swasta lebih kurang ada 50. Bila lulus, kamu boleh guna saja dan tidak wajib bahasa Melayu dalam universiti swasta. Jadi UMNO yang membunuh bahasa Melayu. Pengenalan PPSMI, kita pun tahu, kita membuat demonstrasi. Ini ditimbulkan oleh Barisan Nasional. Dan yang akhir, Dewan Bahasa dan Pustaka hampir bankrupt kerana kroninya nak bahagian penerbitan. PM dan Muhyiddin kata okey bagi. Akhirnya bahagian penerbitan rugi, Dewan Bahasa terpaksa tampung duitnya, Dewan Bahasa short 20 juta setahun, bajet tak ada. Isu ekonomi orang Melayu. Aset Melayu dari segi tanah, penguasaan pasaran saham, hartanah di kawasan strategik tergugat oleh campur tangan politik UMNO. Aset orang Melayu di kawasan bandar terus menginjuk, menyenaraikan aset strategik orang Melayu seperti Felda dalam senarai pasaran saham telah menjejaskan pemilikan tanah orang Melayu sehingga berisiko tinggi untuk terlepas berkuasa asing. Isu ini tuan-tuan ikuti, FGV yang dipanggil Global Ventures, Felda Global Ventures sekarang ni sudah menurun dan takkan naik-naik. Ini aset Melayu yang paling strategik yang patut kita jaga tetapi telah digadai. Isu sosial budaya Melayu, kesan sosial budaya dan penghakisan jati diri bangsa. Ini adalah akibat kerana Barisan Nasional tak pernah ambil tahu pun tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Yang membawa penari Korea, yang bawa penari US, bukan dia nak hormat pun dasar ada. Dia lulus artis-artis luaran. Dan akhirnya penambahan artis-artis luar masuk daripada Filipina, daripada Thailand, daripada negara lain menyebabkan jati diri bangsa Melayu terhakis. Isu perumahan orang Melayu, sistem kota perumahan untuk orang Melayu semakin dilonggarkan dan perumahan mampu milik di kawasan bandar tidak diberi penekanan sampai orang Melayu tersisih di bandar-bandar. Ada 26 bandar di seluruh negara. Tuan-tuan kalau tengok setakat mana orang Melayu boleh duduk di kawasan bandar, tidak sampai pun 15%. Ini jasa UMNO. Saya harap kalau inilah tuan-tuan faham, dia kata pilih pakatan maka akan tergadai bangsa, akan hinalah agama dan akan hinalah raja. Maka jawapan kita sangat jelas, memilih pakatan itulah yang akan merosakkan
Islam, Melayu dan Raja. Terima kasih.